Itu dia video yang kita saksikan, situasi yang berlaku di Palestin, di mana kita rakyat Malaysia memberi bantuan kilang sahabat Palestin Malaysia, entah apa, tak ingat saya. Dan saya teringat satu Usia nampak. Dia ni memang saya kena makan yang benda collagen. Itu dia. Naratif sahabatan. Dan saya teringat ada satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi sebut lan tazalu ta'ifah zahirin 'alal haq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi, akan terus ada satu kelompok yang kerja dia adalah menzahirkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum, tidak ada sebarang mudarat ke atas mereka sehinggalah Allah menzahirkan kemenangan ataupun syahid daripada kuasa Allah SWT. Dan hadis ini merujuk kepada pejuang-pejuang di Baitul Maqdis, Palestin. Begitu hebat janji Nabi Muhammad, janji Allah SWT kita semua. Dan bercakap tentang Palestin, mesti penonton nak tanya apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Mainan sesama kita hari ini adalah Aqsa Asy-Syarif. Asy-Syarif. Saya nak sebut Aqsa tu Gaza kedua. Ramai yang confuse, saya sendiri pun dah confuse sekarang. Tak apa, kita kenalkan dulu kita punya panel-panel untuk hari ini supaya dia boleh menerangkan kepada kita apa sebenarnya. Ya, di sebelah kanan saya merupakan Dr. Muhammad Tayyib Abdul Rahman, ahli pemegang amanah Aqsa Syarif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan di hujung sana merupakan AR Syed Muhammad Radhi Sakaf, ahli misi A2G2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. A2G2. A2G2 sebab tak call me bank to you. Okey, pertama sekali sudah pasti apa-apa misi ada matlamatnya, ada end of mind-nya. Jadi apakah yang nak dicapai dalam misi ini dan setakat ini adakah misi ini berjaya dicapai? Sesiapa sahaja. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu saya nak ambil sikit peluang lah. Terima kasih kepada Al-Hijrah. Kerana ini adalah kali kedua saya rasa peluang yang diberi kepada Aqsa Syarif untuk bersama-sama di sini. Sebelum nak cerita pasal matlamat yang misi yang ini, mungkin sikit saya sentuh lah. Ini adalah Aqsa to Gaza kedua. Tapi sebelum pada ni kita ada Aqsa to Gaza yang pertama yang kita tahun lepas, dan sebelum pada tu pencetus misi-misi ni ialah masa pemergian di atas kapal Mavi Marmara. Semasa Mavi Marmara tu dua orang daripada Aqsa Syarif berada di dalam kapal tu. Semua dah tahulah cerita tu, ya, cerita panjang lah kan. So yang keduanya Aqsa to Gaza pertama tahun lepas, selepas hari raya tahun lepas, Aqsa Syarif bersama dengan organisasi seluruh dunia mengikuti satu konvoi beberapa ratus kenderaan, saya tak ingatlah berapa ratus, kan ramai lah, but itu seluruh dunia. Dan kami ke sana masa itu selepas raya 7 orang daripada Aqsa Syarif pergi ke sana, dan kami bawa 3 buah van ambulance yang kita hantar ke sana. Dan alhamdulillah masa di sana kita dapat kenal pasti projek-projek, ramai yang datang untuk bertemu dengan Aqsa Syarif. Jadi dari situ kita balik ke Malaysia, dan dari situlah kita melihat dan kita pilih beberapa projek yang kita nak tumpukan. So ada 6 fokus projeknya, dan yang inilah yang kita misi yang ini yang kita pergi, yang Aqsa to Gaza kedua ni, kita pergi untuk melihat sejauh mana projek ini berjaya, dan juga kita juga mendapat projek-projek baru. So kalau nak tanya kata matlamat ini berjaya tak berjaya, boleh lihat daripada segi yang mungkin kita akan lihat nanti. 6 projek yang kita tumpu ialah kita ada fokus 4 sebenarnya. Satunya education, keduanya dari segi permakanan untuk penduduk Gaza, ketiganya sosial ekonomi, dan sosioekonomi, dan keempatnya apa lagi satu? Ekonomi, perubatan. Alhamdulillah. So perubatan. So kami berjaya membawa masuk apa yang perlulah, ya, dan juga membawa bantuan-bantuan ini semasa di Gaza tu. So jumlah sumbangan yang kita dapat kutip dalam masa bulan Ramadan tahun ini sebelum kita pergi, kita target lebih kurang dalam 250,000, dan di akhir sebelum kita bertolak tu kita dapat capai hampir mencecah 1.6 juta ringgit Malaysia. So kalau nak tengok dari segi itu tu, alhamdulillah lah, kayaknya berjaya dari segi kutipan. Tapi kita nak tengok juga berjaya ke tidak kita menyampaikan
Ini yang ketiga misi yang pertama. Ini misi yang kedua. Yang kedua balik ni. Bawa balik ya saya. Baik, dan macam mana apabila disebut tentang misi ni, sambutan rakyat Malaysia, sebab ditulis kat sini misi Aqsa kedua, Aqsa tu Gaza salurkan RM1.5 juta untuk projek-projek di Gaza. Dan adakah 1.5 juta ini merupakan purely sumbangan rakyat Malaysia, sambutan rakyat Malaysia? Sebenarnya purely sumbangan rakyat Malaysia. Dan kita menerima sumbangan rakyat Malaysia daripada Malaysia dan juga rakyat Malaysia yang berada di luar negara sebenarnya. Kalau kita lihat secara umumnya sambutan rakyat Malaysia terhadap isu Palestin keseluruhannya adalah suatu perkara yang memang berada di hati masyarakat Malaysia lah. Sensitiviti masyarakat Malaysia kepada isu-isu kemanusiaan, terutamanya umat-umat Islam di seluruh dunia dan terutamanya lagi Palestin yang mempunyai hubungan akidah dengan kita adalah suatu yang cukup rapat. Jadi apabila kami membawa isu ini dan menyatakan bahawa misi kami akan pergi pada bulan Ramadan yang lalu, kita mendapat sambutan yang sebenarnya amat di luar dugaan. Seperti mana yang doktor sebut tadi, kita mensasarkan 250,000 saja apabila kita buat donation drive. Sebenarnya memang kita membuat kutipan sepanjang tahun. Tapi untuk khusus untuk misi ini kita membuat donation drive pada bulan Ramadan. Sasaran kita 250,000. Pada hari kami bertolak pada 20 Ramadan, kami mengumpulkan 1.1 juta. Dan semasa kami berada di sana sumbangan terus berjalan sehinggalah apabila kami keluar dari sana kami berjaya membagihkan seperti mana doktor kata tadi 1.6 juta. Jadi itulah kita mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia di atas sumbangan yang diberikan itu tersebut. Ya, mudah-mudahan diberkati semua. Jadi yang wakil daripada Malaysia dan juga sukarelawan yang ke sana melangsungkan tugas, dan ada tak kerjasama daripada pihak berkuasa daripada Palestin sendiri? Pihak berkuasa Palestin memang kita mendapat kerjasama lah, dan sebenarnya kita amat perlu untuk mendapat kerjasama ini kerana kita bukan pergi dan balik sekali ini saja. Dan kita nak pastikan apa yang kita bawa itu memang sampai kepada siapa yang berhak, dan kita mempunyai projek-projek jangka masa panjang. Berapa ramai sukarelawan dan juga wakil daripada Malaysia yang ke sana? Sukarelawan daripada Malaysia kita ada 11 orang, dan kita ada 8 daripada lelaki dan 3 wanita. Wanita juga ada. Kita milih tu wanita tu sebab kita juga ada projek-projek Rose to Rose. Rose to Rose ni adalah projek the ladies of Malaysia to the ladies of Palestine. Dan juga dalam kumpulan kami itu ada seorang Presiden Persatuan Pelajar Unimas, saudara anak anda lah, siapa anak anda lah, anak anda Mus'ab. Kami bawa beliau ni sebab beliau akan membawa satu lagi kumpulan YDP Presiden Persatuan Pelajar insya-Allah di bulan Januari. So kami bawa dia supaya untuk to lay down the track lah untuk dia. So kami sempat pergi ke Islamic University of Gaza, kami sempat berjumpa dengan Vice Chancellor dan ketua pembinaan pelajar di sana. Di sana. Doktor, kita sambung perbincangan kita, dan saya yakin penonton nak tahu secara terperinci apakah bantuan kesihatan dimaksudkan, bantuan pendidikan dimaksudkan, dan tunggu selepas ini, dan selepas ini juga akan dipertontonkan dengan sambungan klip motivasi daripada Fazli Yusof, Kuasa Sukses. Itu dia kata-kata motivasi daripada Fazli. Saya pun galik mendengarnya tadi. Yang penting kita kena ada matlamat. The power of setting goal. Dan bila sebut matlamat ni, kita kena tahu apa yang kita mahu. Baru kita mahu apa yang kita tahu. Kalau kita tak tahu apa kita mahu, so macam mana kita nak mahu apa yang kita tahu? Ingat ya tadi apa? Ya, tahu apa kita nak, strategi dan bertindak. Jangan dah buat strategi tapi tak bertindak, tak ke manalah, tak bergeraklah namanya. Seperti mana Aqsa Sharif ini, mereka bukan cakap saja. Mereka ada target, mereka ada misi mereka. Dan mereka bertindak di atas misi mereka. Jadi doktor, sambung apa yang doktor sebutkan tadi. Dan selain pada itu, saya nak tambah lagi soalan, iaitu doktor perincikan apa sebenarnya yang dilakukan dalam pendidikan, di dalam sosioekonomi, di dalam perubatan, di dalam semualah. Silakan. Yang satu lagi yang tertarik tadi, Rose to Rose tadi. Rose to Rose. Okey, insya-Allah. Ada 4 fokus yang saya kata tadi. Yang pertama tadi education. Education tadi saya dah sentuh sikit tentang yang kita antara sebab kita bawa mahasiswa. That's the strategy is to link up the mahasiswa di Malaysia dengan universiti di sana. Yang keduanya yang saya nak sentuh ni adalah projek yang telah kita bawa balik daripada Aqsa to Gaza yang pertama dulu, iaitu projek kilang roti yang kita tengok tadi di permulaan.
projek ladang ternakan lembu Temusu. Ladang Temusu. Mungkin insya-Allah kita boleh juga tengok di sana nanti kan. Lagi satu projek projek ikan air tawar. Ikan air tawar ni unik di sana. Oh, ada ikan air tawar di Gaza. Ikan air tawar di permulaan tapi berakhir dengan ikan talapia yang kita kenal di Malaysia, ikan air tawar. Ikan air tawar bukan? Tapi di Gaza kita dapat merasai buka puasa iftar hari itu ikan talapia air laut. Macam mana Itu teknologi di sana. So itu adalah salah satu lah keunikan sana. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah projek sosioekonomi. Microkredit. Microkredit ni kita memberi modal kecil-kecilan untuk mereka yang orang macam mana ni? Untuk mereka membuat industri baru, perniagaan baru. Sebahagiannya ada yang meminjam sekadar 2,000 atau 3,000 US dollar hanya untuk membuka perusahaan ataupun perniagaan menjahit daripada rumah. Ada satu yang membuka, yang dah ada kilang workshop untuk baiki alat elektrik, dia pinjam 2,000 3,000 untuk perbesarkan lagi. Jadi kalau kita lihat projek-projek yang kita bawa ni seperti mana yang doktor sebut tadi, beberapa projek yang berbentuk jangka panjang. Kita juga mempunyai projek-projek yang kita bagi untuk keperluan harian, keperluan semasa. Kan seperti kita ada projek tajian anak yatim yang memang selalu berterusan dan pembahagian kepada keluarga miskin. Kita juga memberi projek, kita juga membuat pembahagian Ramadan gift pack. Hadiah-hadiah ataupun barang-barang makanan untuk sepanjang bulan Ramadan. Kita membahagikan, mensedekahkan sebanyak 1,000 buah buku beg sekolah yang diisi dengan buku dan pakaian sekolah di dalamnya. Hasil semua itu adalah hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia. Dan termasuklah yang kita katakan ubat-ubatan yang sentiasa menjadi isu, sentiasa menjadi kekurangan di sana. Kita membelanjakan sebanyak RM150,000 untuk kita membeli ubat-ubatan tersebut dan kita berikan kepada Kementerian Kesihatan di sana, dan mereka lah yang berbahagi-bahagikan ubat tersebut pada hospital-hospital yang memerlukan. Jadi apa bentuk bantuan yang wakil wanita daripada Malaysia tadi tu? Harus turus. Rus-turus ni, ini patutnya orang rus-turus ada di sini ni. Di antara sumbangan-sumbangan yang rakyat Malaysia yang kita disalurkan melalui Aqsa Sharif ni, ialah datang juga daripada persatuan-persatuan. Antara persatuan yang kita bawa, sumbangan yang kita bawa ialah daripada VPM, Viva Palestina Malaysia, Viva Palestina Malaysia, dan juga daripada Persatuan Mawaddah. Persatuan Mawaddah. Dan mereka juga kita bawa sumbangan diorang ni, dan inilah yang dibawa yang nak dikongsikan projek-projek yang nak dibuat di Gaza ni khusus untuk wanita di sana. Antaranya ialah yang sempat kami lawati hari itu ialah kawasan satu dipanggil itu community center. Community center. Diorang buat craft tangan semua ni untuk wanita. Lagi satu apa yang kita buat tu? Ada satu kumpulan atau persatuan wanita yang kita katakan sebagai women support group. Akibat dari peperangan, ketiadaan suami yang syahid ataupun rumah yang tidak terurus, mereka ini memerlukan sokongan. Jadi kumpulan wanita support group ini memberikan sokongan dari segi ekonomi, dari segi penjagaan anak dan sebagainya. Apa tu bila sebut tentang if you give them a fish, they eat a day. If you teach them how to fish, they will eat forever, every day. Dan saya melihat projek Aqsa Sharif ini adalah ke arah mengajar mereka bagaimana nak memancing. Soalnya ialah bila pergi kita akan balik kan. Jadi siapa yang duduk sana mengajar mereka untuk memancing? Dalam arti kata mengurus bisnes kilang roti, mengurus bisnes menjahit, sebab benda itu memerlukan kemahiran, memerlukan ilmu. Ini bagaimana? Okey. Projek kita yang di sana ni sebenarnya bermula kita kenal pasti dulu NGO, society. Di sana macam kilang roti kita ada Islamic Society of Jabalia. Islamic Society Jabalia ni dia ni kita bukan society persatuan macam yang kita selalu kita selalu anggap kan. Mereka ini berpejabat is very well organized. So macam kilang roti tu memang dia ada manajernya, dia ada pekerjanya. Kita hanya membantu dari segi support kewangan. Mereka lah yang memilih peralatan, equipment semua ni, semuanya dia orang. Begitu juga dengan ternakan lembu ni.
memang kita membantu mereka, projek yang mereka dah ada. So kita hanya membantu untuk inilah dari segi kewangan semua. Begitu juga dengan ikan air tawar. Dan maknanya dah ada orangnya. Dan untuk yang seterusnya kita juga akan sudah pun mengenal pasti pejabat Aqsa Sharif di sana. Mungkin ya, kita berikutan daripada tahun lepas apabila kita memulakan projek tersebut, kita pada masa yang Ramadan yang lalu kita telah membuka pejabat Aqsa Sharif di Gaza City itself. Kita ada seorang manager dan beberapa kaki tangan yang akan menguruskan secara langsung projek-projek kita yang kita bawa daripada sini, hasil sumbangan daripada rakyat Malaysia yang kita bawa ke sini, dan kemudian kita akan bawa ke sana dan mereka lah yang akan organize, akan atur, yang akan mentadbir dan akan memantau juga projek-projek tersebut agar ia berjalan. Dan doktor sebut tadi, local partner ni memang penting lah. Sebab memang benarlah kita bukan duduk lama di sana. Betul. Kita duduk 5 hari, kita balik, kita pun nak beraya kat kampung kita kan. Tapi mereka lah yang akan menghadapi semua itu, dan kehidupan mereka lah yang lebih penting, yang akan berurusan setiap hari. Kalau mereka lebih kenal, lebih mengetahui keadaan Dunia setempat mereka. kan. Betul. Ini kita dah dengar antara bentuk-bentuk bantuan yang telah diberi, peluang-peluang yang bukakan kepada rakyat-rakyat di sana, supaya tak adalah kita duduk dan menerima bantuan semata-mata tapi tak ada usaha di situ kan. Jadi yang akan datang, apa perancangan dan misi yang akan datang, dan salah satu yang saya nampak di sini adalah projek kurban. Ini adalah salah satu pada perancangan terdekat ya. Mungkin boleh terangkan sedikit. Okey, kalau nak cerita korban ni, bolehlah saya cerita sikit tentang macam mana usaha korban kan. Sebab kita tahu merata-rata ni orang bila hari raya haji memang nak rasalah kan. Tapi kalau di Palestin tu, saya tak tahu berapa kali setahun ni orang dapat merasa daging korban. Tapi bila kita promote korban untuk di Palestin ni, antara persoalannya ialah mengapa begitu mahal sekali. Kalau tempat lain average lebih kurang dalam 300, 400. Tetapi di Palestin satu bahagiannya ialah RM1,000 Malaysia. Kan? 3 kali ganda. 3 kali ganda. Tapi kita kena tahu mengapa jadi begitu kan. Lembu yang dibawa masuk di Palestin. Ya. Kalau dulunya dibawa masuk melalui terowong, bukan macam kita boleh angkut daripada Thailand. Kan? Ya, lembu tu kan. Tapi terowongnya besar. Terowongnya maknanya kalau terowong tu trailer pun boleh masuk dalam. Boleh melalui kan. Tapi susah maknanya. Di Gaza juga tempat ternakan ladang lembu ni, makanannya bukannya murah pula. Sebab makanan yang ada yang terpaksa dibawa masuk daripada Israel. Dan Israel dah tahu mereka perlu benda ni. Dia orang juga akan naik lagi. Bagi cong harga yang boleh buatlah. So ini semua menyebabkan harga yang kita tawarkan ni, ini adalah yang paling sepatutnya. Kan? Dan juga kalau lagi satu nak tengok kalau tengok tadi, kalau ada di dalam show nanti, lembu-lembu mereka bukan macam lembu kita kan. Lembu besar macam kita lah, kita dengan Pak Arab pun besar kan. So mungkin satu bahagian dia, kalau 3 bahagian kita. 3 bahagian kita. Mungkinlah. Kalau tidak pun 2 sekurang-kurangnya. So maknanya RM1,000 ni kita kena ambil, kita kena tahu mengapa jadi ini. Dan lagi satu saya nak ingatkan juga bahawa kita kena ingat bahawa korban kita di Palestin ni bukanlah satu korban biasa. Kan? Ini satu korban di satu kawasan di mana keadaannya dikawal, under siege. So korban yang kita beri ini adalah korban yang, kalau nak kita sebut kualiti lah, bukanlah nak kata kualiti tempat lain tak elok, tapi kualiti korban tu adalah satu kualiti yang lebih, kalau bagi saya lah. Bumi yang diberkati lah. Because orang ini memang nak merasai kan. Kalau korban kat sini senang je. Baik, Syed, akhir sekali pada penonton-penonton yang nak memberi sumbangan, dan pada mereka-mereka, sebab dalam Facebook ada soalan tanya bagaimana nak jadi sukarelawan Aqsa Sharif. Ini semangat rakyat Malaysia. Dan bagaimana mereka nak salurkan bantuan bagi mereka yang tak dapat menyertai sukarelawan ini. Silakan. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita mengucapkan terima kasih kepada sokongan yang telah diberikan, dan kita tahu sokongan yang terus akan diberikan oleh rakyat Malaysia kepada kita. Sumbangan-sumbangan sama ada dalam bentuk program korban yang kita sebut sebentar tadi, ataupun sumbangan-sumbangan yang berterusan sepanjang tahun. Memang kita akan adakan, boleh lawati daripada website Aqsa Sharif. Just Google saja Aqsa Sharif, insya-Allah keluar website. Facebook ada, sekarang ni Twitter pun ada, macam-macam ada. Kalau tak jumpa cari tu memang tak ada excuse lah sebenarnya. Kan?
boleh dapat email, boleh dapat nombor telefon di semua tu. Kalau saya bagi sekarang pun tak ada pen pun. Sekarang kan di Culture TV ada tertera laman website aksarsyarif.org.my. Okey. Situ ada. So kita kata sama ada untuk memberi sumbangan ataupun ingin menjadi sukarelawan bersama-sama. Kita memerlukan tenaga-tenaga. Sebab ini bukanlah tanggungjawab sebahagian kepada kita, tanggungjawab sekumpulan tertentu, tanggungjawab membantu saudara-saudara kita di Palestin dan terutamanya tanggungjawab untuk ke arah pembebasan Palestin dan Masjidil Aqsa adalah merupakan tanggungjawab yang menjadi kewajipan kepada setiap umat Islam sehinggalah dibawaskan Masjidil Aqsa tersebut. Baik. Terima kasih kepada saya, pada Dr. Tahir di atas perkongsian pada hari ini. Kami pun turut bersemangat dengan perjuangan ini. Dan para penonton, ayo kita terus memberi dan memberi dan memberi. Dan perjuangan untuk membebaskan Palestin adalah perjuangan yang berasaskan akidah. Bukan sekadar bersemangat nak lawan Israel semata-mata. Kita nak bebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman Israel, insya-Allah. Dan kita doakan misi ini berjaya, dan kita tunggu yang ketiga pula, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Amin. Baiklah, kita nak berehat sebentar dan setelah lagi anda bersama-sama dengan Wan Kamarudin di dalam segmen Hikmat Syariah. Dengan ke mana-mana.